Okay, Assalamualaikum semua. Okay, cikgu harap semua yang ada dalam kelas ni dah tengoklah ya slide yang cikgu forwardkan pada korang semalam. Okay, so kita tengok hari ni sistem pencernaan manusia. Okay, first of all awak kena tahu apa maksud pencernaan. Okay, macam dalam slide 2 yang cikgu tunjukkan ni. Okay, pencernaan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul yang lebih kecil, yang ringkas, yang boleh larut supaya dia mudah diserap dalam sel badan lah. Okay, contohnya macam kalau awak lah guna sabun serbuk contohnya. Kalau serbuk tu besar, awak kena larutkan dulu dalam air kan, barulah dia boleh berfungsi untuk cuci pakaian. Tapi kalau awak tak kacau dengan air, biar je seketul tongkol besar kat situ, baju tu tak bersih. Itulah ibaratnya sistem pencernaan ni. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis pencernaan. Okey, terbagi kepada dua. Yang pertama adalah pencernaan fizikal. Pencernaan fizikal ni dia macam kita kunyah lah sebenarnya. Okey, yang kunyah tu pencernaan fizikal yang melibatkan gigi, lidah dan air liur. Okey, seterusnya yang kedua adalah pencernaan kimia. Yang ini yang melibatkan bantuan enzim. Maksudnya pencernaan ni dia mesti berlaku dua-dua proses ni sekali. Fizikal dan kimia. Maksudnya bila awak makan, makanan masuk dalam mulut, kena kunyah dulu kemudian baru telan. Tak boleh terus telan aja. Nanti tercekik dan sebagainya ataupun susah makanan tu nak dicernakan oleh enzim. Okey. Kemudian awak tengok ni ada satu perkataan kita panggil peristalsis. Okey, peristalsis ni adalah proses di mana makanan yang kita dah kunyah dalam mulut, kemudian pada masa yang sama masa kita mengunyah tu secara kita tak sedar sebenarnya lidah kita ni dia bergerak so bila dia bergerak dia menyebabkan makanan yang kita kunyah tu dia bercampur dengan air liur, seterusnya dia akan membentuk satu sfera yang kita panggil bolus. Bolus tu bila kita telan dia akan lalu di sepanjang kita punya esophagus. Pergerakan dia daripada atas ke bawah sepanjang esophagus tu adalah peristalsis. Okey. Okey, seterusnya yang ni biasalah awak baca sajalah. Beza, banding beza persamaan dan perbezaan antara dua jenis pencernaan tu, fizikal dan kimia yang tak boleh baca kat situ. Okey, yang ni adalah pencernaan lah. Okey, oral cavity ni maksudnya rongga mulut. Rongga mulut maksudnya pencernaan yang berlaku adalah pencernaan mekanik ataupun pencernaan fizikal lah. Okey, sebab dalam mulut kita kunyah. Okey, tapi sebenarnya berlaku juga pencernaan kimia dekat sini sebab dalam air liur kita actually dia ada enzim amylase. Maksudnya berlaku kedua-dua sekali. Okey, di perut pencernaan yang melibatkan enzim sama juga. Ini ada pembetulan sikit lah. Yang stomach ni tak ada mekanik. Okey, tak ada pencernaan fizikal. Takkan dalam perut kau ada gigi pula kan. So tak adalah. Kat situ yang silap kat sini. Nanti awak tolong betulkan lah. For those yang print awak boleh cancel. Stomach ni awak cancel mechanic. And then dekat oral cavity ni awak tambah enzymatic. Enzymatic tu maksudnya dia melibatkan enzim, iaitu pencernaan kimia lah. Okay, and then small intestine, usus kecil hanya pencernaan kimia juga sebab dalam usus kecil ada enzim. Okay. Selain daripada pencernaan, dekat usus kecil juga berlaku satu proses yang kita panggil absorption ataupun penyerapan. Penyerapan apa yang diserap? Hasil akhir pencernaan lah, yang tu nanti cikgu akan terangkan dalam slide seterusnya. Okay, next is inilah struktur sistem pencernaan ataupun apakah organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. So awak boleh tengok di atas. Okay, kelenjar liur. Okay, kelenjar liur ni terdapat di dalam di rongga mulut lah, di belakang rongga mulut. Okay, kelenjar liur ni fungsinya adalah untuk merembeskan air liur atau menghasilkan air liur. So dalam air liur tu ada enzim amylase. And then ada pharynx. Kemudian ada kelenjar liur juga di bahagian bawah. Okay, seterusnya adalah esophagus. Okay, esophagus ni dia laluan lah. Okay, daripada mulut seterusnya ke perut lah. Okay, dekat esophagus ni tidak berlaku apa pencernaan sebab dia just untuk laluan sahaja. Peristalsis tu berlaku lah di sepanjang esophagus. Okay, seterusnya hati.
Okey, hati dia tak ada berlaku pencernaan kat situ, tapi hati ni dimasukkan sebagai sebahagian daripada sistem pencernaan sebab hati ni dia berfungsi dalam merembeskan enzim yang terlibat dalam pencernaan. Okey, pundi hempedu. Okey, pundi hempedu ni tempat simpanan jus hempedu. Okey, tempat simpanan dia pundi. Macam pundi kencing lah. Pundi kencing dia simpan air kencing sebelum kita singkirkan. So pundi hempedu pun sama. Dia simpan hempedu sebelum hempedu ni kita gunakan untuk pencernaan lemak. Kemudian perut. Okey, pankreas pun sama. Pankreas tidak terlibat dalam pencernaan tapi dia dimasukkan dalam sistem pencernaan juga sebab dia terlibat dalam perembesan enzim yang terlibat dalam pencernaan. Seterusnya ada usus kecil. Macam cikgu cakap tadi, selain pada pencernaan, usus kecil juga tempat berlakunya penyerapan hasil pencernaan. Kemudian usus besar tempat penyerapan semula air. Ada appendix kat situ. Appendix ni tidak ada apa-apa fungsi lah. Kalau awak pernah dengar orang sakit appendix tu, maksudnya appendixnya telah dimasuki oleh sisa-sisa makanan. Appendixnya bengkak, and then sisa makanan tu berkumpul dekat situ, dia akan jadi toksik lah. Contohnya macam makanan basi kan, dia tak boleh keluar, tak boleh serap, tak boleh keluar, so dia akan terkumpul kat situ, dia membusuk, macam makanan basi tu. So lama-lama dia akan jadi toksik. That's why kita kena remove the appendix. Actually kalau kita buang pun tak ada masalah sebab dia tak ada apa-apa fungsi pun sebenarnya. Okay, seterusnya rectum. Rectum ni tempat, dia adalah sebahagian daripada usus besar, tempat di mana sisa makanan yang hendak dibuang ataupun tinja, tahi lah bahasa kasar dia, tahi ataupun tinja disimpan sebelum proses pembuangan air besar tu melalui dubur. Okay, so kalau ada soalan nanti boleh tanyalah. Okay. Seterusnya awak boleh lihat kat sini aliran makanan lah. Yang ni kena ingat lah Okay, mula-mula makan ikut mulut kan. Tak ada orang makan masuk ke hidung Okay, masuk ke mulut. Lepas tu bila kita kunyah, lepas kunyah kita telan lah. Tak ada kita simpan dalam mulut sebab kita bukan lembu. Kalau nanti awak tekan tempat, belajar dengan saya biologi, makanan kalau lembu ni dia simpan makanan dia dalam mulut sebelum telan. Okay. Seterusnya bila telan, bolus tadi ataupun makanan yang telah dikunyah tadi ditelan, kemudian dimasuki esophagus. Seterusnya lepas esophagus, makanan tadi akan masuk ke perut. Okey, kedua duodenum, usus kecil, usus besar, rectum dan akhirnya dubur. Yang ini adalah bagi sisa makanan lah yang tidak diserap di usus kecil. Okey. Tak baik juga cakap seorang ni. Penat lah. Mengar dah ni. Baru 5 minit lebih dah mengar dah. Okay, kalau kat kelas boleh tak tanya kau kan. Ni aku cakap seorang macam aku tanya aku jawab balik. Aku tanya aku jawab balik. Boring. Tak apalah. Okay. Seterusnya kita tengok slide seterusnya. Aliran makanan dalam saluran pencernaan. Okay. So apa yang akan berlaku apabila makanan masuk saluran pencernaan? Okay. So yang pertama ni tadi mulut. Okay. Mulut. Okay. Apa berlaku kat mulut? Makanan dikunyah. Lepas tu ada air liur tadi, dia akan lembutkan cebisan makanan tu tadilah. And then berlaku juga yang makanan dikunyah ni adalah pencernaan fizikal melibatkan gigi semua tu. Okay, seterusnya berlaku juga pencernaan kimia di mulut melibatkan enzim amylase air liur. Nama enzim tu amylase air liur. Bahan yang dicernakan ialah kanji. Hasil daripada pencernaan itu adalah maltosa. Maksudnya amylase mencernakan kanji kepada maltosa. Okey. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Okey, seterusnya yang kedua adalah esophagus. Okey, esophagus, makanan yang memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Ni yang cikgu cakap tadilah, bila kita makan, kita kunyah, and then bila cebisan makanan yang kita kunyah tu dia bercampur dengan air liur, and then lidah kita ni dia akan bergerak. Semasa kita kunyah dia akan membentuk sfera yang kita panggil bolus lah. Okay, dia melekat-lekat kan. So kita panggil struktur itu bolus. So bolus ni dia akan masuki esophagus. So proses dia adalah peristalsis. Okay. Ni adalah link YouTube. Awak boleh copy link tersebut. Okay, untuk kita tengok pergerakan bolus tadilah, peristalsis. Okay.
boleh tengok lah. Okay, seterusnya bila makanan tadi ditelan, okay, melalui esophagus secara peristalsis, seterusnya dia akan memasuki perut. Okay, so apa yang berlaku di perut? Okay, dinding perut ni dia akan merembeskan satu enzim yang bernama protease. Okay, dan selain daripada itu ada juga asid hidroklorik. Okay, fungsi asid hidroklorik ni yang pertama adalah untuk membunuh kuman sebab bila kita makan mungkin makanan yang kita makan tu tidak 100% bersih. So ada kuman yang masuk dalam badan kita. So bila masuk dalam badan, kuman ni adalah benda yang berbahaya. So bila kita telan, so automatically selain pada makanan, yang benda yang kita tak nak, contohnya kuman tu pun dia akan masuk dalam badan. So asid hidroklorik ni tindakannya adalah untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam badan kita melalui makanan lah. Okay. Selain daripada tu, asid hidroklorik ni juga menyediakan medium ataupun keadaan yang sesuai untuk tindakan enzim protease ni. Okay, apa yang protease buat? Protein dia akan cernakan kepada polipeptida. Kalau tadi dalam mulut enzimnya amylase ileo, dia cernakan kanji kepada maltosa. Sekarang dekat perut, okay, enzimnya protease, dia mencernakan protein kepada polipeptida. Okay. Yang ni yang macam cikgu terangkan tadi, asid hidroklorik dia akan aktifkan protease sebab keadaan berasid itu sesuai untuk tindakan enzim protease. Selain daripada itu, dia juga membunuh bakteria ataupun kuman yang masuk melalui mulut kita semasa kita makan. Okay, seterusnya, kalau tadi dalam mulut makanan yang kita kunyah, cebisan makanan tu dia bergumpal dengan ileo, namanya bolus. Bila di dalam perut yang telah separa cerna separa cerna yang dalam bentuk semi solid, separa pepejal, ada cecair bercampur. So struktur itu kita panggil Kim. Bukan Kim Kardashian, Kim sahaja, tanpa Kardashian. Seterusnya selepas melalui perut, berlaku pencernaan di perut, makanan telah menjadi Kim. Dia akan memasuki satu bahagian daripada usus kecil yang kita panggil duodenum. Di duodenum, makanan tadi dia akan memasuki usus kecil lah. Duodenum ni is a part, the first part of our usus kecil. For your information, usus kecil ni, kalaulah awak ni mati, na'udzubillah min zalik lah. Kalau kita ni mati, usus kecil ni kita keluarkan, memang ada iklan mak-mak kalau bekerja kat rumah memang macam ni, ada iklan kat belakang suara anak melawung. Ni mak tengah tahan diri ni, tak nak melawung juga, biar lantak kat situ, sekejap lagi saya sambung melawung kat anak. Ni sementara ni saya berbebel kat awak dulu lah. So apa tadi aku nak cakap, dah lupa dah. Usus kecil. Usus kecil dalam badan awak tu, dalam badan kita ni, kalaulah kita keluarkan usus kecil yang melengkor-lengkor dalam perut kita yang boroi ni, kalau kita keluarkan, kita tarik dia panjang, dia berlipat-lipat. Macam awak tengok dalam gambar tu kan, dia macam berlipat-lipat kat situ. Kalau kita bawa keluar, kita tarik dia supaya panjang, panjangnya boleh mencapai 6.5 hingga 7 meter. So